Datuk Bat Shah. Sambung terus kan. Tapi saya kena standby, kena smash balik lah. Datuk Bat, selain daripada 3 trust tadi, dia ada juga nilai yang disemai di dalam prinsip keluarga Malaysia. Disebut sebagai 20 nilai. Ustaz macam usul Isrin pula. Dalam 20 nilai ni, antara yang ditekankan ialah pertama disebut membudayakan hidup beriman, membudayakan amalan ihsan, amalan bermusyawarah, dan ada lagi 17. Masalahnya, apakah cobaan yang terpaksa dihadapi oleh rakyat Marhain di dalam merealisasikan nilai ni? Sebab nak buat jahat, Datuk, senang tu. Nak buat baik, bapak susah tu. Tu cerita sikit, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saudara saya, saudara Amin Idris. Rakan-rakan bicara wara pada malam ini, Tuan Haji Nasruddin Hassan Tantawi. Yang diraihkan juga ayahanda saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Saya tak panggil Tok Abah lah, macam boy lah. Yang saya hormati, yang bahagia, Major General Datuk Seri Haji Jamil Khair Baharom, Penasihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang bahagia, Datuk Jamil bin Rakun, Timbalan KSU Kanan, Jabatan Perdana Menteri. Yang dihormati juga Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah, Barisan Pegawai-Pegawai Kanan Yadim. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pelayar yang menonton siaran pada malam ini menerusi Yadim TV dan pelbagai pelantar yang lain, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Negara kita kalau nak pergi jauh ke hadapan, mesti kita bekerja beramai-ramai. Bak kata orang putih, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Kalau nak jauh perjalanan, kena beramai-ramai. Sebab itulah gagasan keluarga Malaysia ini disegarkan semula, disebabkan bahawa kalau kita tidak kerja secara bersama-sama, kita takkan boleh pergi jauh. Alhamdulillah bagi orang Islam, orang Melayu khususnya, kita ada pengalaman daripada zaman nenek moyang, hidup harmoni dengan bangsa-bangsa lain. Kita tak ada masalah. Semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, 250,000 rakyatnya bertutur dalam 25 bahasa dan hidup harmoni selama 110 tahun. Kita adalah keturunan yang boleh hidup dengan orang. Masalah orang tak boleh hidup dengan kita, tu bukan masalah kita. Tapi yang ini kita nak didik mereka. Bahkan kalau kita merentas ke relung masa, menelusuri terowong sirah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas menunjukkan keharmonian Madinah, walaupun umat Islam hanyalah 1/3 saja daripada jumlah keseluruhan rakyat Madinah. Madinah adalah kota kosmopolitan. Artinya ada banyak kelompok keturunan etnik puak kabilah yang duduk di Madinah. Berbeza dengan Mekah yang lebih homogeneous. Maknanya duduk puak gabak belaka. Depan saudara, belakang sepupu, sepapat, keliling, semua saudara. Geng belaka. Semua geng. Tapi Madinah tidak. Justru apabila sahabat-sahabat ada kejutan budaya, duduk di sebuah negara ataupun bandar yang internasional, macam kita lah, kosmopolitan ini, lantas Nabi SAW mengajarkan 4 prinsip untuk nak bangkitkan keperpaduan sepaduan antara masyarakat. Pertama, Nabi ajar ta'aruf. Yang kedua, tafahum. Yang ketiga, ta'awun. Yang keempat, takaful. Kalau ditanyakan oleh saudara Amin tadi, apa masalah dan cabaran kita? 4 perkara ni tak ada. Tidak ada ta'aruf, tidak ada tafahum, tidak ada ta'awun, tidak ada takaful. Ta'aruf maknanya kenal mengenal. Tafahum, saling faham, memahami perbezaan. Jawa, cara Jawa. Kelantan, cara Kelantan. Kuantan, cara Kuantan. Terengganu, cara Terengganu. Kita ada perbezaan. Kemudian tidak ada ta'awun, bantu-membantu. Dan tidak ada takaful, berkongsi rasa. Sehingga Nabi menggagaskan satu gagasan, ihtiram huriyatil aqidah
wa hurriyatil ibadah mahma tabayatul adyan. Kita tetap bersatu padu walau berbeza agama, walaupun berbeza apa yang kita sembah. Sebab ini negara kita, kita bangun bersama-sama. Ini prinsip yang Nabi bawakan. Sebab itu maaf, dalam konteks tanah air kita, pihak pemerintah khususnya Muhammad Perdana Menteri nak memperkenalkan gagasan baru keluarga Malaysia. Yang pertama Nabi ajarkan ta'aruf. Yang bab ta'aruf pun saja kita sudah hampir gagal. Berapa orang di kalangan kita yang kenal selain daripada puak dia saja. Sedangkan di Malaysia sekarang kita ada 140 bahasa dialek dan Kriol. Kriol ni bahasa Melayu plus bahasa asing. Berapa ramai orang boleh bertutur lebih pada 2 bahasa. Kita dialek, sub-dialek Melayu saja ada 9. Rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa ada 14 dialek Cina. Di Sarawak ada 90 bahasa. Ada 20 bahasa orang asli suku Cek Wong yang tinggal di hutan Kerau. Sebab itu dalam kompleksnya, samalah. Teruskan, Tok. Boleh terus? Saya berkuasa. Okey. Terima kasih speaker. Dalam konteks Malaysia, kita jauh lebih kompleks. Maaf tuan-tuan, ni saya ringkas-ringkas saja. Kita di negara ini, kita pertama ada Bumi Putera Semenanjung. Bumi Putera Semenanjung ni siapa? Melayu. Melayu ini dia ada 2 Melayu. Satu Melayu Jati, satu Melayu Kacukan. Melayu Jati, Kacukan apa bezanya? Bezanya pada hidung. Mana-mana orang yang hidungnya ada tulang, itu Kacukan. Dia Melayu sejati, hidungnya mesti umpama jambu madu dibelah 2. Ya, Datuk ada? Oh, ada. Kalau pakai spek meluk, itu Pakistan. Pakistan Jawa, campur-campur. Dia mesti hidung tak boleh sangkut hanger. Itu Kacukan dia panggil. Yang original, dia ori dengan spicy, dia lain pada hidung dia tadi. Dan Melayu itu pula pecah. Dia ada yang Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Medailing, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Jawa pula ada pecah dia. Ada Banjumas, Magelang, Ono, Coroko, Doto, Solo, Podo, Joengo. Ada pula dia punya puak gabak dia. Bugis ada pecahan dia. Agak Gareba, Memaning, Silaung, Bajiji, Madacing, Mua. Minangkabau adalah dia punya suku-suku berapa suku 12 katanya kan. Ada inilah suku itu, suku ini dan bagai-bagai. Maaf, kita kenal atau tidak? Dok. Jawapannya tak. Nak cerita apa tentang keluarga? Ada yang first time dengar malam ni. Bayangkanlah. Orang Kedah, dia hanya kenal sesama dia. Orang Pahang, dia tak kenal budaya orang Kedah. Lalu bagaimana kita nak jadi satu keluarga? Bahkan Kedah sama Kedah pun tak percaya, boleh tanya dengan Datuk Seri Penasihat. Kedah sama Kedah pun dia lain-lain. Macam kalau kita orang Kedah. Kalau air ni dipanggil apa? Ayak. Ayak itu hanya belah-belah halus tak apa semua. Kalau belah sepadan siang, belah balik, dia tak panggil ayak. Dia panggil Oh, lain pula. Nak buat gena, jadi lain pula. Nak pergi beli dia jadi lain. Kelantan pun sama. Bacok lain, macang lain. Orang belah Pahang. Tapi berapa orang yang kenal? Sebab dia hanya duduk dalam kelompok dia. Orang Terengganu, tak semua orang Terengganu cakap makan ikan waktu petang menambang, dah. Belah Kuala Berang cakap lain. Orang Tahan Ketahuan Putai, lain pula cara cakapnya. Orang belah Setiu lain. Ini keindahan. Tetapi disebabkan kita jadi katak di bawah tempurung, kita merasakan kita paling besar dalam kampung itu. Selama itulah gagasan keluarga Malaysia tak boleh dibawa. Itu belum kita bercerita tentang masyarakat orang asli. Ada Negrito, Senoi, Proto Malay, itu pecah 18 suku, Batik, Menrik, Temyak. Tahniah Yadim, dia orang kerap buat program outreach. Bagus betul, turun padang. Kita ada Bumi Putera Semenanjung, bukan sekadar Melayu, bukan sekadar masyarakat asli, Serani. Itu juga Bumi Putera Semenanjung. Dan yang keempat, Bumi Putera Semenanjung, Siam. Saya ingat tak ramai orang tahu Siam, Thailand sajalah. Dia tak tahu alik yang sepadan-sepadan Siam itu, masyarakat Siam yang ada di negara kita, mereka juga Bumi Putera Semenanjung. Yang kedua, kita ada Bumi Putera Sabah. Masya Allah. Penduduk Sabah saja 33 kumpulan peribumi yang berkomunikasi dalam 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Bayangkanlah berapa besar. Etnik terbesar 3. Kadazan Dusun, 30% daripada keseluruhan jumlah penduduk Sabah. Yang kedua Bajau dan juga kumpulan Kindred. Dan yang ketiga Murut. Murut ni kalau sejarah dia nenek moyang di zaman dulu, headhunter. Dia yang buru kepala. Tapi kita apa yang kita kenal pasal Sabah?
Habis kita kenal pun boleh bah kalau kau. Itu yang kita Boleh tahu. bah kalau kau tu. Boleh bah kalau kau. Siku pada bah. Itu yang kita tahunya. Artinya kita tak kenal. Lepas tu ada pula orang sekarang kalau dalam ceramah, oh kita akan laksanakan ini di seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Apa masalah engkau? Malaysia, Sabah Sarawak tu bukan Malaysia. Bukan Malaysia ke? Kenapa kena ada ayat kita akan laksanakan di seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak? Itu kan ayat yang melukakan. Betul. Macam mana nak bawa budaya keluarga Malaysia? Itu baru Sabah, belum cerita Sarawak. Saudara Amin dia boleh kelakar Sarawak, dia pernah duduk di Sarawak. Lahir di Sarawak dah. Lahir Sarawak. Lahir di Saya Sarawak. keturunan Iban tu. Masya Allah, lepas tu handsome. Dia Iban memang lawa-lawa orang Iban ni. Maaf tu. Dia Iban, dia ada dua. Satu Iban laut, satu Iban Dayak Laut. Dayak Laut. Mana dia ada banyak pecahan dia, Sebuyau, Remon, Balau, Saribas. Amin belum mana? Saya pun tak tahu tu. Kena cari, tak kenal maka tak cinta lah awaknya. Lepas tu dia ada pula Dayak Darat, ni Bidayo. Dia ada pula Melayu Sarawak, Brunei, Dayak Muslim, Melayu Sumatera. Dia ada Melanau, Melanau Muka, Melanau Dalat, Melanau Oya. Ada orang Ulu, ada Bisaya, Kedayan. Kalau kita nak cerita, kita kena akui apa yang Nabi pesan suruh kenal, kita tak buat. Penat kita nak kempen kalau kita tak kenal. Belum lagi bercerita di luar kelompok kita, rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa. Kita suka ataupun tidak, mereka adalah sebahagian daripada rakyat negara ini. Hokkien, Hakka, Teochew, Kantonis, Hanan, Hokja, tak semua orang kenal. Asal Cina, Cina semua. Rakan-rakan kita daripada keturunan India. India ada 7. Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Hindi, Sidis, Gujarat. Yang paling terkenal Malbari. Malbari ini sebab dia asal Malabar, asal daripada Kerala. Dia perbezaan Palikat, Chahulia, Gujarati, Uttar Pradeshi. Palikat ataupun Mama orang Kerala. Dia cakap Malbari, Malayalam. Ini kita makan murtaba itu Malayalam. Mutta barota. Mutta itu telur. Barota roti. Mutta telur taruh roti. Mutta barota. Murtabak. Jadi murtabak. Itu sejarah dia. Itu sejarah dia. Biryani itu biryani Malbari semua. Kalau Chahulia ni asal Tamil Nadu cakap Tamil. Kita ada Gujarati orang utara cakap Urdu. Kita ada orang Uttar Pradeshi. Kenal ataupun tidak? Asalkan kita tengok di India, India semua. Kita pun bantai, Inga Porengge. Apa Inga Porengge? Belum tentu dia Tamil lagi. Sebab kita tak kenal. Kemudian kita ada peranakan. Saudara-saudari sekalian, selagi Nabi sebut yang pertama tidak ada ta'aruf, macam mana gagasan keluarga Malaysia nak dibuat? Dan Nabi menyambung apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Apa ayat seterusnya? Lita'arufu. Supaya engkau kenal. Engkau jangan kenal orang kampung kau saja. Kau mesti kenal. Dan ayat ini disusun di dalam satu surah namanya Al-Hujurat. Hujurat maknanya bilik-bilik. Di situ falsafahnya Allah nak menunjukkan dalam negara ini kalau kita umpamakan sebuah rumah, kita ada bilik-bilik. Penghuni makin ramai, bilik makin sempit. Cuma pesan satu perkara, bilik tuan rumah jangan usik. Tetamu silakan tidur di mana-mana, kita sediakan semua. Ahlan wa sahlan, ini rumah kita. Tapi tolong barang tuan rumah jangan usik. Jangan skodeng pun. Jangan panjat-panjat nak menengok tuan rumah buat apa. Jangan. Dapur pun jangan senang-senang masuk. Minta izin dulu. Kita beri rumah. Kita, ahlan wa sahlan. Sebab itu rahsia duduk dalam surah Al-Hujurat. Jadi kita minta kita tak skodeng orang. Orang tak skodeng kita. Dan kita sebagai tuan rumah, kita ada hak kita. Jangan masuk rumah kita, kaki letak atas meja. Tak boleh. Isteri kita dia mengorak. Tak boleh. Jadi ada isu-isu tertentu dalam negara. Ada sempadan yang kita kena jaga. Wallahualam. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak gaya ramai yang tulis nota. Tak sempat nak tengok Jawa berapa, kan India berapa. Saya pun dah mula sedar. Banyak pula kaum yang aku tak kenal tuan-tuan. Apa-apa pun, jazakallah.